Assalamualaikum, good morning. Okay, hari ni cuaca cantik, tak panas sangat dan tak mendung sikit-sikit. Ni kita nak tengok macam mana nak tackle basic to intermediate lah. Kalau ada dalam trail tiba-tiba ada ada macam ni. Dia ada nak kata drop ni macam jump sikit lah, tapi dia tak jump pun tak apa. Dia boleh roll, jump yang boleh roll, sama ada jump ataupun drop yang ada boleh roll out macam ni. Okay, so dia benda ni untuk especially for beginner, benda ni agak intimidating, menyebabkan orang ada yang akan angkat basikal dan turun. So hari ni kita tunjuk macam mana cara yang selamat untuk turun lah. Okay, kita mula dengan mula-mula kalau tak pasti, tengok dulu dia punya kecerunan dia. Cerun dia ni tak cerun sangat. Okay. Dia naik sikit sebelum trail tu turun. Dia ada naik sikit je, still boleh roll. Kemudian dia ada turun sikit. Yang ni ada batu tengah-tengah, so kena jaga-jaga supaya tak langgar batu ni kalau nak roll. So kita akan mulakan dengan tunjuk cara roll dulu. Roll dengan selamat, position badan. Kemudian kita akan pergi up sikit ke intermediate untuk lompat bagi lepas. Ataupun lompat lah. Kalau tengah laju kan dalam trail, takkan kita nak break untuk yang mana dah biasa sikit. Cara yang selamat untuk lepaskan gone. Orang tahu panggil gone kot. Ada bonggol ni lah, jump ni. So okay, kita assume ni kita tengah kayuh lah. Kita tengah kayuh. So pada yang ada dropper post, dia boleh turunkan dropper post bila dah sampai dekat. Kalau yang kalau yang ada dropper post, boleh turunkan dropper post supaya kita lagi ada banyak ruang untuk bergerak di atas. Sebab kita bila nak roll ni, kita akan belakangkan badan. So kalau seat post tinggi, dia menghalang kita, akan menghalang sikit kita untuk ke belakangkan badan. Jadi kalau ada dropper post, memang membantu kita turunkan dropper post ni. Jadi kalau yang nak praktis mula-mula, untuk orang yang untuk beginner especially, untuk yang mula-mula nak praktis roll ni, kalau tak ada dropper post pun cari tempat untuk praktis. Turunkan dulu seat post ni. Okey. Sekarang kita tengok dengan cara yang dropper post turun, roll dengan selamat. Okey, mula-mula kita approach dia. Kita badan central, so kita boleh nampak ke depan, tapi jangan ke depan sangat sampai bila kalau kita turun nanti kita terendo. Biar badan central tengah-tengah basikal. Kaki dengan tangan, tak kira ada full suspension atau rigid bike atau apa-apa basikal pun, kaki dan tangan sentiasa bengkokkan sikit di lutut dan di siku, supaya kalau waktu kita turun tu ada apa perubahan yang perlu dibuat pada badan, kita cepat boleh berubah. Kalau lock ni susah, dia akan menyebabkan pergerakan kita tu kaku kan, jadi susah nak adjust. Okey, kita tengok perlahan-lahan macam mana cara nak roll dia dengan selamat. Kita ambil speed macam orang jogging cukup lah. Okey, supaya untuk roll. Okey, tadi kita dah tengok macam mana kita boleh dengan turunkan dropper seat post, bantu kita untuk kontrol pergerakan badan. Jadi untuk beginner biasanya, yang basikal-basikal yang beginner level, selalu dropper post tak ada kan. Jadi kita adjust untuk tunjuk macam mana nak ambil roll ni dengan selamat, dengan seat post pada ketinggian kita pedal biasa. Dia
body language dia, kedudukan badan lebih kurang sama, central. Cuma perut dan dada kita ke frame ni akan ada terbatas pergerakan dia sebab ada seat kat sini. Okey. Bukan tak boleh buat, boleh buat, still boleh roll. Jangan risau. Kita tunjukkan. Jadi dah boleh nampak kan perbezaan bila ada seat post tinggi dan seat post kita rendah. Bila seat post tinggi, kita agak limited pergerakan badan kita, tapi masih boleh buat untuk roll over, untuk jump ataupun trail yang ada roll over ke bawah macam ni, still boleh buat, jangan risau. Kita tunjuk kalau dia panjang lagi pun tak apa, just maintain macam tu. Cuma agak lenguh lah nanti kan tangan, sebab tangan kita akan kena stretch panjang. Okey. So okey, itu yang betul-betul kira untuk level beginner lah. Betul-betul beginner kena angkat kan. Okey, ini kita nak smoothkan perjalanan kita. Kita kena belajar juga untuk roll track-track yang ada turun dan masih boleh roll. Okay, kita naik sikit ke level. Kalau tengah trail, tengah laju ni, apa kita nak buat bila ada jam yang macam ni? Kita tengah laju, takkan tiba-tiba break, hilang momentum kan. Jadi untuk maintain momentum tu, kita tunjuk macam mana cara nak lompat dia yang selamat. Dan kita akan terbang sikit. Okey. Bila nak terbang dia, mula-mulanya yang kita kena pastikan, assume lah kita dekat apa orang kata seat post masih tinggi ya. Sebab kita tengah kayuh laju kan. Tengah laju tiba-tiba ada yang macam ni. Jadi kita tengok macam mana dengan seat post tinggi kita masih boleh melompat. Jangan risau. Cross country World Cup ni pun semua level lompat lagi tinggi daripada ni, tapi dia orang maintain seat post tinggi je. Kita praktis biasa-biasa je. Okey. Tadi dia buat tengok roll yang macam ni dengan speed yang berbeza. Satu, mula-mula speed kira pace macam orang jogging ya. Kemudian kita laju sikit. Bila yang pace slow tu, kita akan tayar depan terus turun kan. Pace kedua tu, bila agak laju sikit tapi tak cukup laju, dan kita akan macam manual. Okey, macam manual tu makna tayar belakang tak ke depan. Jadi kalau nampak tengok tadi ada dua cara. Yang satu tu salah taktik, salah teknik dia, mana depan jatuh dan hampir tersembam. Satu lagi, bila roll tu dengan teknik yang betul, kita maintain badan sentral dan ke belakang sikit. So tayar depan tu tak akan terus jatuh tersembam. Tayar depan tu akan maintain dan tayar belakang kita roll macam tu, turun sama level dengan trail balik. Jadi kita selamat. Okay, itu dengan seat post tinggi ya. Ni seat post belum turun lagi. Tapi bila seat post boleh turun, kalau yang ada dropper post, elok-eloknya bila dapat macam ni, turunkan dropper post. Rendahkan seat post tu supaya kita lebih ada banyak ruang untuk bergerak di atas basikal. Lebih selamat kalau macam tu. Lebih memudahkan kita untuk mengawal basikal. Sekarang kita tengok kalau up sikit lagi, kelajuan yang lebih tinggi. Okey, tapi yang ni selalu kalau kelajuan yang lagi tinggi je ni, kecuali kita level cross country World Cup yang laju, dia orang tak payah turunkan seat post sebab buang masa kan. Tapi untuk yang kita main-main ni, biasanya kalau dah memang nak pergi laju, especially kalau nak pergi downhill punya, turunkanlah seat post tu supaya kita ada banyak ruang untuk kita mengawal basikal. Okey. Okey,
tadi kita dah tengok yang roll kira dalam 3-4 kaki punya 3 kaki punya tinggi ya, dan tak berapa curam. Kali ni kita nak tengok pula macam mana kalau trail tu mencuram dan tinggi macam ni, lebih kurang 5 kaki 6 kaki ya. Teknik dia akan sama, cuma yang ni seelok-eloknya lagi baik kalau macam ni, better turun ke seat post lah. Tapi kita akan tunjuk juga dua-dua cara turun seat post dengan seat post tu rendah. So okey, kita tengok dia punya curaman ya. Okay. Lebih kurang macam ni ha. So tinggi atas tu dalam 6 kaki 5 kaki lah, 5 kaki setengah. Kemudian dia turun agak curam, ada lekuk. Jadi kat sini akan kita akan kena control bike dengan lagi baik, sebab akan ada hentakan dari depan dekat sini ya. Kat sini. So position lebih kurang sama. Badan kita, body English kita akan perlu control dekat, especially dekat siku. Kena absorb depan tu supaya badan kita remain central kat basikal. Okay, kita tengok mula-mula kita tunjuk yang kita tengok yang dengan kat apa dengan orang kata tadi seat post tinggi dulu . Okay, ini yang cerun tadi tu. Cuba sikit kat bawah. So ni dia punya turun. Kalau tengok dari sini memang agak menggerunkan. Okay. Jadi kita tengok daripada atas dulu position badan. Bila sampai ke tempat yang macam ni, apa perlu kita buat Okay, kalau tak confident mula-mula, datang tengok dulu turun dia Kalau tempat yang tak biasa lah. So kita tengok dulu, tahu macam mana dia punya masuk, macam mana dia punya roll. Okay. So position dia tadi sama lebih kurang tadi, cuma badan kita akan lebih ke belakang. Bila ada seat post tinggi ni agak susah sikit lah, tapi kita boleh buat. Kita ke belakangkan badan, tangan siku bengkok, lutut pun bengkok, dan jangan, kalau boleh muka ni jangan ke depan daripada handlebar. Yang tu akan memudahkan kita endo. So biar belakang sikit, tapi jangan belakang sangat, nanti kita akan loop. Okay. Jadi central pada position basikal. Kalau basikal tu condong, kita punya central kat belakang daripada seat lah. Tapi kalau basikal tu tegak, kita punya central dekat tengah ni kan. So central pada basikal dan kedudukan basikal tu. So kita try dengan tunjuk, tengok dengan seat post tinggi dulu . Okay, tadi dah tengok dengan seat post tinggi. Sekarang kita dah rendahkan seat post. Jadi bila ke belakang tu, seat post ni tak akan dekat sangat dengan dada atau perut kita. Jadi kita lagi mudah. Kalau tersilap pun boleh terturun tu tak kena badan kita, lagi senang kita kontrol basikal . Okay. Dah tengok dua position, seat post tinggi, seat post rendah. Macam mana nak turun yang curam macam ni. Tapi ni still ada condong dia. Macam mana kalau yang vertical? Okay, kali ni kita nak tengok yang cara turun untuk cenuram yang lebih kurang apa? 75 darjah lah. 75 darjah, 80 darjah kan. Lagi curam. Jadi untuk ni kalau tengok tinggi dia lebih kurang tinggi 5 kaki, 6 kaki, 5 kaki setengah, 6 kaki. Dan dia punya face cliff dia, tebing dia macam ni dia punya curaman. Jadi cara dia, body language semua
lebih kurang sama. Okey, untuk yang speed mencurah macam ni, lagi kita kena betul-betul pastikan yang lutut dan siku kita memang ready untuk absorb hentakan bila kita sampai ke bawah, sebab dia punya curaman dia tu agak laju. Jo, bila kita sampai bawah tu dia macam ada G out. G out tu badan kita akan ke depan. Jadi make sure kita jangan lock. Bila lock ni kita akan terhumban ke depan dan kita boleh endo. Jadi make sure bila sampai tu kita bila kena macam dekat G out tu, kita akan absorb basikal dan kita roll. Okey.